Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحمن. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi saudara-saudara pimpinan kepada surau Al-Mawaddah section 7 Shah Alam ini, yang dimuliakan Tuan Imam, Ketua Imam, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, yang saya raikan dan meraikan teman-teman yang datang di sekitar kawasan ini ataupun di luar daripada kawasan ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya tanya tadi pada Tuan Ketua Imam, pernahkah saya datang kemari? Dia kata tak pernah lagi. Alhamdulillah, kita jumpa kali pertama. Mungkin saudara dah jumpa saya satu masa dulu, di mana tempat saya pun tak tahu. Mungkin saya berjumpa, saya dalam televisyen, dalam skrin, saudara berada di luar skrin itu. Mungkin kita berjumpa di mana-mana saudara ya. Tapi pastikan ya, seronoknya saya datang hari ini, hari cuti hari ini, pada 11 hari bulan Disember 2023 ini, saya datang ke section 7 ini, datang dan bertemu saudara di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bertemu di tempat-tempat yang lain. Kita boleh bertemu di Tesco, kita boleh bertemu di Giant, kita boleh bertemu di Aeon Safe. Kita boleh bertemu di pusat beli belah, di PKNS pusat beli belah. Kita bertemu di kelab-kelab, begitu banyak kelab di Shah Alam ini. Tapi Allah takdirkan saya bertemu dengan saudara di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya datang membawa satu mesej supaya kita kasih kepada Allah. Saudara datang mendengar saya, kita ada satu mesej dalam hidup. Kita nak kasih Allah, nak sayang Allah, nak cinta Allah. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Salah satu ciri ahli syurga ialah mereka kasihkan Allah. Saudara datang sini, kasihkan Allah. Saya datang all the way daripada Taman Tun Dr. Ismail, tuan-tuan, 1 jam bawa kita tadi. Kerana Allah. Kita bertemu kerana Allah. Pun selepas ini, sekitar dari jam 9.30 selepas Isyak, kita berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sudah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Mereka bertemu, didorong oleh kasih mereka kepada Allah. Mereka berpisah pun kerana mereka kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan, malam ni saya mengingatkan diri saya, kasih kepada Allah ni segala-galanya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sayangi Allah, sayangi Rasul, sayangi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menyayangi Allah, tidak menyayangi Rasul, tidak berniat untuk berjihad, membawa agama Allah, meletakkan agama Allah ke mercunya, Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Dan mereka digulungkan dalam kumpulan-kumpulan orang-orang fasik. Fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggu, kata Allah, hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Yang kasih tidak kasihkan Allah, yang tidak kasihkan Rasul, yang tidak kasihkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang tak kasihkan ibunya, tak kasihkan ayahnya, tak kasihkan adiknya, abangnya, kakaknya, tak kasihkan jirannya, tak kasihkan tetangganya. Allah tidak memberi hidayah kepada mereka. Dan mereka dimasukkan dalam kumpulan fasik. Apalah guna hidup kalau tuan-tuan tersenarai dan saya tersenarai manusia fasik? Apalah guna tuan-tuan hidup sampai 60 tahun sekarang ni, tapi nama tuan-tuan tersenarai sebagai kumpulan fasik. Apa dia fasik? Orang yang melakukan dosa berterusan. Dosa kecil berterusan, dosa besar berterusan. Tuan-tuan, dinasihat pun dia berdosa terus. Bapa nasihat dia berdosa terus, mak nasihat dia berdosa terus, ulama nasihat dia berdosa terus. Orang ini akan terkumpul dalam kumpulan fasik. Di neraka nanti yang bawah sekali ialah tuan-tuan orang munafik. Di atas orang munafik itu orang fasik. Saya nak bagi tahu, kita tidak redha. Allah dah bagi kita hidup, tuan-tuan dan puan. Saya dah hidup 70 tahun lebih dah. To be exact, I have been living for 76 years. 76 tahun dah umur saya. Agaknya kat sini saya antara yang tua sekali katanya. 76 tahun. Apalah artinya saya dah 76 tahun kalau kategorinya Allah letak ke saya Hasan Ali fasik? Ayang tuan. Fasik tak masuk syurga. Fasik tak boleh mengucap la ilaha illallah bila kalau mau datang mencabut nyawa kita. Fasik tidak mati dalam husnul khatimah. Fasik mati dalam su'ul khatimah. Fasik akan berada di kubur, gagal menjawab 6 soalan-soalan kubur. Dia tak boleh jawab. Pasal dia fasik. Bila dunia kiamat, kita semuanya bertabur tuan-tuan pergi menuju kepada mahsyar. Orang fasik, sebahagian daripadanya peluhnya sampai buku lali. Ini dalam hadis. Sebahagian daripadanya peluhnya sampai lutut. Sebahagian daripada peluhnya sampai pinggang. Sebahagian daripada peluhnya sampai paras bahu. Sebahagian peluhnya sampai paras-paras rambutnya. Dan terdapat sebahagian daripada mereka berenang, melekit, melulung. Berenang, memekik, melulung dalam lautan peluh. Matahari sejengkal daripada kepala. Saudara nak percaya pun itu rukun iman, tak nak percaya pun itu rukun iman. Saudara, kita berenang dalam lautan peluh. Antara yang berenang lautan peluh ialah fasik. Allah dah bagi kita hidup, tuan-tuan. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dah sampai umur 60 tahun, ada satu hadis lagi 70 tahun, 60-70 tahun. Tapi saya ambil yang 60 tahun. Siapa yang sudah sampai umurnya 60 tahun, mereka tidak ada jawapan di sisi Allah. Kenapa mereka tidak boleh diletakkan di bawah arash dan menjadi ahli syurga, diberikan buku catatan dengan tangan kanan? Kenapa tak boleh? 76 tahun saya hidup, saudara. Kenapa tak boleh saya menjadi ahli syurga? Allah bagi segala-galanya kepada saya. Tuan-tuan bagi, Allah bagi education dekat saya. Allah bagi mak dan ayah yang betul-betul penuh kasih sayang mendidik saya. Allah bagi saya jawatan. Saya dulu PTD, pakai tabir dan diplomatik. Saya jadi ahli parlimen, saya jadi ahli exco. Allah bagi saya. Saudara, Allah bagi saya isteri. Alhamdulillah 8 orang anak. Berjayalah anak saya setakat yang saya tahu. Allah bagi saya rumah, besar rumah saya, tuan-tuan, di Taman Tun Dr. Ismail, betul-betul depan Masjid Al-Ghufran. Allah bagi saya kereta. Allah saya bagi pemandu kat saya. Apa lagi yang saya nak? Dalam keadaan begitu pun saya tak boleh jadi ahli syurga. Umur 76 tahun tak boleh baca Quran lagi. Ya Allah, ramainya tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Tak percaya, bagi kita test baca Quran. Tak usah jauh-jauh, baca suratul Fatihah saja. Pagi ustaz tadi, pagi ketua-ketua imam, panggil imam tadi, dengar bacaan, seorang-seorang tuan-tuan Fatihah, seorang 3 minit, 2 minit baca Fatihah. Berapa orang yang boleh baca betul-betul dan Fatihahnya diterima oleh Allah? Makhrajnya betul, tajwidnya betul, fasahahnya betul. Saya selalu sebut, kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin, betul ke tuan? Di mana salahnya?
Bukan ha. Ham tu ha. Bukan ha. Ha. Ramai orang tak boleh sebut ha. Kadang-kadang muazzin pun tuan-tuan minta dia. Hayya 'ala salat, bukan hayya 'ala salat. Ha. Minta maaf. Saya minta maaf cakap. Muazzin hayya 'alal falah. Bukan falah. Falah. Ha. Tuan-tuan, saya bukan nak mengajar tajwid, tapi Iyaka salah. Ia tu sabdu. Iyaka na'budu salah. Na'budu salah. Wa iyaka salah. Nasta'in salah. Nasta'in barulah dinasira tak betul, bukan sin. Sad. Ihdinas siratal tal, bukan tal. Ihdinas siratal mustaqim, tak betul. Bukan ta. Saudara, macam mana? Umur dah 60, umur dah 70, tak boleh baca Quran. Yang lain boleh. Dia buat first degree, dia buat master, dia buat PhD, semuanya ada. Tapi Quran dia tak boleh baca. Besok tuan-tuan, besok di kubur ada satu soalan tuan-tuan, ada satu soalan. Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Imam kita bukan jawab nama imam yang imamkan tadi. Bukan nama ketua imam ni tuan-tuan. Wa ma imamuka, siapa imam kamu? Tuan-tuan kena jawab, Al-Quranu imami. Quran itu imamku. Quran tak boleh baca, Quran tak boleh dihayati, Quran tak boleh diletakkan dalam hidup hari-hari, Quran tidak boleh tersebar, Quran tidak diletakkan dalam keribaan setiap ahli family, Quran tidak dibaca dalam rumah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, pagi tadi cuti dekat Selangor, rumah tuan-tuan ada 4 bilik. Saya selalu sebut ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut ni, 4 bilik rumah tuan-tuan. Terdengar tak bacaan Quran pagi tadi sebelum atau selepas subuh daripada bilik yang pertama? Anak perempuan share 2 orang bilik yang pertama. Terdengar tak bacaan Quran pagi tadi? Bilik yang kedua anak lelaki-lelaki share juga 2 orang anak lelaki-lelaki. Terdengar tak bacaan Al-Quran pagi tadi? Bilik yang ketiga anak saudara kita menumpang, dia bekerja dekat Shah Alam, dia menumpang rumah kita, rumah Pak Long, dia menumpang rumah Pak Long. Bilik yang ketiga, terdengar tak bacaan Quran pagi tadi? Bilik yang keempat, master bedroom. Siapa dia? Hasan Ali dan isteri. Terdengar tak bacaan Quran pada pagi tadi? Kalau tidak, tuan-tuan, macam mana? Pagi tadi, tuan-tuan, pagi cuti, Al-Quran tidak didengar, Al-Quran tidak dibaca, Al-Quan tidak dihayati, Al-Quran tidak menghiasi rumah kita, tidak menghiasi bilik-bilik kita, tak menghiasi ruang tamu kita. Macam mana? Macam mana nak jawab? Wama imamuka, siapa Tuhan, siapa imam kamu? Macam mana tuan-tuan nak jawab? Al-Quranu imami, Quran itu imamku. Ulama menyebut tentang Al-Quran ni ada 5 tanggungjawab. Tuan-tuan tengok satu persatu, letak pada diri kita masing-masing. Saya sebut, saya letak pada Hasan Ali, ada tak benda ni? Pertama, tuan-tuan, fardu wajib baca Quran. Baca Quran kita. Satu hari berapa muka surat? Satu minggu berapa juzuk? Satu bulan berapa juzuk? Tuan-tuan, tuan-tuan tanya diri, tu saya tanya orang lain, tanya diri aku ni, aku bawa diri aku bawa mulut aku bawa lidah aku bawa kepala aku bawa otak aku bawa seluruhnya. Keupayaan aku untuk membaca Al-Quran. Aku baca Quran tak hari ini? Aku baca Quran tak minggu ini? Itu baca. Yang kedua selepas membaca ialah mentadabbur, memahami. Setidak-tidaknya tuan-tuan dan puan, surah yang terakhir ialah surah 114. Surah yang terakhir ialah surah 114, surah An-Nas. Saya nak tanya saudara,
Berapa orang yang tahu pengertian umum Anas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa dia tuan-tuan? Message dia apa? What is the general message? Kalau tak tahu tuan-tuan, 114 yang terakhir, surah yang terakhir, muka surat 604. Tuan-tuan buka Quran, muka surat 604. Jadi macam mana kita boleh relax tuan-tuan? Boleh tak kita relax? Orang umur 50 tahun boleh relax, orang 60 tahun lebih relax, umur saya 70 tahun boleh relax. Dan saya nak sebut tuan-tuan, yang saya katakan tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya balik-balik. Siapa yang sudah sampai umur 60 tahun, satu hadis yang lain 70 tahun, 60 dan 70 tahun, bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, dia tidak ada jawapan di hadapan Allah. Tak ada jawapan, tak ada. He has no excuse when he face Allah Subhanahu wa taala in the day of judgment. Dia tak ada satu benda yang dia boleh jawab. Kenapa aku tak boleh diletakkan menjadi ahli syurga? Kenapa aku tak boleh masuk syurga? Aku hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi 80 tahun tuan-tuan, bila penghabisan saudara sembahyang tasbih, nak tanya je ni, bila penghabisan saudara sembahyang turutan, bangun pukul 4.30, 4.45 pagi, mula dengan tahajud 2 rakaat, masih sempat lagi, lepas tu sembahyang taubat 2 rakaat, solat sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala, lepas tu sembahyang sunat hajat 2 rakaat, tutup dengan sembahyang sunat witir 1 rakaat lah, 1 rakaat, solat sunat witir rakaatan lillahi ta'ala, lepas tu doa sambil nangis, nangis tuan, nangis doa, nangis. Dosa yang terlalu banyak. Bukan dosa Quran, tak baca Quran, nangis. Tak pegang Quran, nangis. Sudah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat Quran itu ibadah. An-nazaru ila mashafi ibadah. Melihat Quran ibadah, melihat. Bukan baca, melihat. Anak kita suka melihat Al-Quran, menantu kita suka melihat Al-Quran, cucu kita suka melihat Al-Quran, kita sendiri suka melihat Al-Quran. Saudara, minta maaf lah tuan-tuan, saya tujukan pertanyaan ini kepada diri saya sebenarnya, supaya ada keinsafan kepada saya yang bersyarah 45 tahun dah. Saya bersyarah macam ni tuan, 45 tahun dah, dengan Harun Din, dengan Ismail Kamus, dengan Hasan Din, dengan Hashim Yahya, dengan mufti kita dulu yang paling saya sayangi, Datuk Ishak Bahru. Alhamdulillah. Balik tadi tuan-tuan puan, Quran baca, tadabbur, lepas tu tuan-tuan dihayati. Yang ketiga, dihayati. Quran bukan saja di kepala, Quran di hati. Quran di hati, bukan di kepala. Program is the main, not is the main to be made as tools for argumentation. Bukan. Quran dihayati. Quran yang keempat dipraktik. Kalau misalnya Quran mengatakan kasih kepada mak dan ayah, kasih kepada mak dan ayah. Tuan-tuan, hari Sabtu 2 hari yang lepas, 2 hari setengah yang lepas, waktu ini 7.45, daripada rumah saya dalam 5 minit saja, 2 orang ibu bapa, 82 tahun ayahnya, 70 tahun maknya, 72 tahun maknya, dibunuh dengan paling ngeri dalam sejarah pembunuhan oleh anaknya 42 tahun. Macam mana tuan-tuan? Apa pengajarannya kepada kita? Apa pengajarannya kepada kita tuan-tuan? Yang pastinya tidak ada agama, terpencilnya agama, tak ada didikan agama, tak ada asuhan agama, tak salat,
Tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi surau Al-Mawaddah. Saudara, minta maaf saya sebut diri saya ni. Saya minta maaf bila saya sebut diri saya ni, peribadi ni, saya minta maaf. Saya dididik oleh ayah saya. Selalu saya sebut ni. Ni ada rakaman tuan-tuan. TikTok ni live, Facebook pun live sekarang ni. Ayah saya guru agama kampung. Ayah saya imam. Ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. You know how my parents grew us up? Macam mana tuan-tuan? 8 orang adik-beradik, 6 laki-laki di awal, hujung 2 perempuan, hujung sekali. Nombor 6, nombor 7, nombor 8 perempuan. Hari-hari without fail, ketuk pintu bilik, ketuk pintu bilik. Pukul 5 pagi dah akan ketuk bilik. Bangun, masjid, bangun, masjid, bangun, masjid, bangun, masjid. Saya umur 6 tahun ketika itu. Masjid, tuan-tuan. Masjid. Syukur saya dapat ayah dan ibu seperti itu. Sangat syukur. Kalau saya tak dapat ayah dan ibu macam itu, saya belajar di Amerika 7 years. Master's degree di Amerika, PhD saya di Amerika. Punah saya betul. Dengan keadaan macam mana mereka hidup sosial yang tak dapat digambarkan bagaimana sosialnya mereka. Tapi ayah saya letak sebutir sebelum dia meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Ditinggalkan tanah tak banyak, harta tak banyak, tapi ditinggalkan satu harta, sebutir iman atas usahanya, disematkan kepada hati anak-anak 8 orang itu. Saya pergi sekolah, yang saya ingat tuan-tuan nampak, dah ambil beg semua, dah pakai uniform semua, dah pakai kasut, dah pakai stokin. Mesti menghadap ayah sebelum pergi sekolah. Apa nak buat? Buka Quran, baca satu ain. Buka Quran satu ain. Satu ain tuan-tuan, Quran lama tu, dia ada tulis kat tepi tu ain. Satu ain, 6-7 ayat, 6-7 ayat, satu ain. Mesti baca. Saudara, atas itulah saya adik-beradik dibesarkan. Atas itulah saya didik akidah Islamiah. Atas dasar itulah saya dididik syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itulah saya didik akhlak Islamiah. Saya tak kata saya bagus atau tidak, sama sekali tidak. Saya ambil contoh ni yang hidup, yang saya tahu diri saya dan adik-beradik saya. Macam mana tuan-tuan? Pagi-pagi 5 o'clock. They kept knocking the door. Having father knock the door, then followed by my mother, and knock the door. Wake up. Time for masjid, wake up. Tuan-tuan buat dengan anak-anak, bagi tahu saya. Tuan-tuan buat dengan anak. Tuan-tuan buat dengan diri tuan-tuan sendiri. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, antara banyak waktu ni dalam Islam, daripada sebelum subuh, waktu matahari terbit, waktu tengah hari, menjelang asar petang, waktu maghrib, waktu isya, dan waktu menjelang subuh. Yang paling bagus daripada waktu-waktu ini mengikut hadis ialah menjelang subuh dan waktu subuh. Yang paling baik ialah menjelang subuh dan waktu subuh. Kalau subuh beres di surau Al-Mawaddah ini, yang lain-lain beres tuan-tuan. The most difficult salat is subuh. If you able to contain your nafs and going to the mosque, going to the surau with your children, insyaAllah tuan-tuan, insyaAllah terbukalah hijab, tuan-tuan, terbukalah, tersingkaplah hijab. Okey,
Subuh tuan-tuan, subuh tuan-tuan. Jangan sebutkan subuh. Imam subuh. Imam subuh. Pagi tadi siapa imam subuh? Ustaz yang sama. Ya? Tak kisahlah. Saya tahu. Imam tadi. Pastinya 2 kali menyebut. Waladdallin. Imam menyebut amin. Makmum menyebut amin. Tuan-tuan tak tahu. Subuh ni. Amin makmum disambut oleh penduduk langit. Amin makmum disambut oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Siapa penduduk langit Tuhan? Siapa penduduk langit? Saya nak tanya Tuhan ni. Siapa penduduk langit? Malaikat. What are the numbers of malaikat? Ulama kata 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat, 1 titik hujan 1 malaikat. Can we really count the number of malaikat? Begitulah malaikat tuan, malaikat langit menyambut amin. Amin kata imam, amin kata makmum, terus disambut oleh malaikat langit. Nun makhluk langit. Amin. Habis malaikat langit menyebut amin, mereka menyebut nama kita seorang-seorang yang hadir di surah Mawaddah ini, seorang-seorang disebut. Ya Allah, ampunilah mereka wahai Allah, ampunilah mereka wahai Allah. Ampunilah mereka wahai Allah. Dosa Hasan Ali yang banyak tu, banyak dosa Hasan Ali. Bertapuk-tapuk dosa Hasan Ali. Ampunkan wahai Allah. Subuh, sebab itu subuh tuan-tuan, subuh jangan tinggal subuh, jangan tinggal subuh. Mesti ada kekuatan. Bagi tahu anak besok tuan-tuan, besok bagi tahu anak. Bawa isteri, bawa anak, perempuan yang di belakang, bawa isteri, bawa anak yang dah berumur 13 tahun. Pasal apa 13 tahun? Pasal apa 13 tahun? Yang sudah akil balik. Bawa masuk kereta, tarik tangan dia. Man, jom, ikut ayah. Jom. Ita, jom, dengan mama sekali. Jom. Mungkin hari-hari yang pertama agak sukar. Tuan-tuan tengok dah masuk hari yang ke-11. Dia pula memanggil kita, jom ayah. Serius tuan-tuan, serius. Sampai hari yang ke-41 tuan-tuan, you buat ini continuously for 40 days. Datang surah Al-Mawaddah 40 hari berturut-turut, bawa isteri, bawa anak laki-laki, bawa anak perempuan yang berumur 13 tahun di atas. Bawa diri kita, bawa isteri kita, datang ke surah Al-Mawaddah 40 hari. Hari yang ke-41, you simply don't have language to tell your wife, to tell the children of yours apa yang sudah Allah jadikan rumah tangga kita. Anak yang degil, anak itu pagi-pagi sebelum pergi kerja, salam kita, cium tangan kita tuan-tuan. Kita tak suruh tuan-tuan, kita tak suruh. Allah didik dia, malaikat langit didik dia. Isteri yang selama ni tuan-tuan menyajikan makanan dengan muka masam, letak air muka masam, letak goreng pisang dengan muka masam. Hari yang ke-41, saudara, bidadari, senyum bidadari tuan-tuan. Macam mana terukir begitu? Allah, ini kerja Allah. Ini kerja Allah. Tuan-tuan ada menghadapi masalah anak-anak suka dididik? Jawabnya, tuan-tuan tanya saya tuan-tuan. Tanya saya, tak payah buka buku panjang-panjang tuan-tuan. Tak payah buka buku barat tu, tak payah. Saya dah baca buku barat tu ratus-ratus tuan. Ratus-ratus ribu mungkin. Tak payah. Hanya ada kekuatan besok pagi tuan-tuan berada kat sini 2 minit, 3 minit sebelum azan. Kalau dapat sebelum datang kemari di rumah, tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau ada masa, 1 muka surat Al-Quran. Buat tuan-tuan, buat, mesti buat. Kalau tuan-tuan nakkan melihat satu perubahan berlaku, kasih isteri kepada suami, kasih suami kepada isteri, kasih mak bapak kepada anak, anak kepada mak bapak,
Yang tak jadi tuan-tuan, anak bunuh mak, bunuh ayah, 82 tahun, 72 tahun. Bunuh sekejam-kejamnya. Semalam pula Rayyan dibunuh umur 6 tahun. Budak-budak tuan-tuan, anak-anak yang tahu tuan-tuan, bayang tuan-tuan. Enam tahun tuan-tuan, 6 tahun. Bunuh. Where is humanity? Where is compassion? Where is love? Where is affection? Inilah masyarakat kita. Dekat rumah kita pun tuan-tuan, mana anak kita? Tuan-tuan bagi tahu saya. Tuan-tuan bagi tahu saya. Bila masanya tuan-tuan dengan anak nombor 1 berumur 26 tahun duduk dengan tuan-tuan 15 minit, dia ada air kopi, tuan-tuan ada kopi, dia ada karipap, tuan-tuan ada karipap. Cerita, dia cerita kerja kita, tuan-tuan pun cerita kebun tuan-tuan, cerita, gelak tawa, senyum sambil memegang tangan anak dan sebagainya. Anak memegang tangan ayah. Bila? Bagi tahu saya bila. Tak adalah. Anak saya, anak-anak kita tuan-tuan, tak teringat nak duduk depan kita, nak duduk sebelah kita. Anak-anak kita no inclination just to sit by our side. No inclination. Ayah boring, ayah cerita boring, ayah cerita lama, ayah boring. Itu dia. Macam mana kita boringkan ayah? How can the children say, sitting by the side of ayah and listening to ayah, it is boring? Macam mana? Tak kisahlah ayah kita tak belajar. Kita masuk universiti tuan-tuan. Saya ada master, saya ada PhD. Ayah saya tak pergi sekolah pun. Tapi the jewels tuan-tuan, the jewels of wisdom. The jewels of wisdom. Itu saudara yang saya muliakan sekalian. Balik tadi subuh tadi tuan-tuan. Saya haraplah besok tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak buat ni, besok tak buat, minggu depan tak buat, minggu depan tak buat, bulan depan tak ada buat. Akhirnya tuan-tuan bertemu dengan Allah dalam keadaan anak-anak tidak terdidik dengan agama. Tak ada cara nak didik agama. Makin remaja, makin besar mereka, makin jauh mereka daripada kita. Makin jauh, makin besar mereka, makin mereka tidak menerima apa juga advice ataupun tuan-tuan nasihat daripada kita. Makin besar mereka, makin menjauhkan diri mereka daripada kita. Makin besar mereka, makin berkahwin mereka, makin mereka utamakan isteri daripada mak bapak sendiri. Saudara, saya ada volumes cerita tentang anak-anak derhaka kepada mak bapak. Saudara yang saya muliakan sekalian, balik tadi subuh tadi, saudara, kita haraplah besok subuh sebagai ayah yang ada kuasa, you have got a veto power. Make full use of the veto power. The wife hasn't got the veto power. The husband, yes, you have got the veto power. Guna kuasa veto itu untuk bawa seluruh ahli keluarga ke syurga Allah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberi kemenangan mutlak oleh Allah. Tidak sama ahli neraka, puan-puan yang saya muliakan, tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Ahli syurga itulah yang diberikan kemenangan mutlak oleh Allah. Maka dengan itu tuan-tuan, insya-Allah berapa minit lagi azan ni? Nampak lagi? Ya? 10 minit lagi? 2 minit ke 10 minit? 10? Okey. Kang bagi tak, dia bunyi ya? Dia ada bunyi? Okey. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, tindakan, saya nak sebut tindakan ni. Dengan subuh, isteri, suami, anak-anak, laki-laki, anak perempuan ditemani oleh mak dan ayah sebagai mahram untuk isteri, mahram untuk anak perempuan. Besok salah satu daripada langkah yang agung yang kita kena ambil, bawa mereka pusing, tuan-tuan, pusing steering itu menghala kepada surah Al-Mawaddah. Besok pusing steering itu.
Memang dia membalik-balik tu, dia membalik-balik itu, tak pusing, dia balik-balik, pusing lagi untuk bawa isteri, anak, laki-laki, perempuan, supaya disiram dengan siraman pagi, hembusan bayu pagi, bayu-bayu iman. Bayu pagi itu bayu mengandungi antara bayu yang bertiup waktu pagi itu ialah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita usahakan hidayah. Hak mutlak Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Usahakan tuan-tuan. Anak laki-laki dapat hidayah, anak perempuan dapat hidayah, diri kita dapat hidayah, isteri dapat hidayah. Pasti hidayah tidak datang kalau kita tidak jemput hidayah. Saudara, jangan harap surah Mawaddah datang bertemu dengan saudara. Saudara cari surah Mawaddah. Jangan harap imam datang bertemu dengan saudara. Saudara kena cari imam. Jangan harap orang alim datang bertemu dengan saudara. Saudara cari orang alim. Jangan harap ilmu datang cari saudara. Saudara kena cari ilmu. Saudara, jangan harap tuan-tuan, jangan harap hidayah datang kepada kita menggolek. Kita kena cari hidayah. Saudara, saya haraplah saya cakap ni. Saya harap ni, saya cakap ni, saya buat, saya usaha tuan-tuan. Saya usaha dalam keadaan ni, dah umur lanjut macam ni tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, umur lanjut begini ni, Allah takdirkan saya tuan-tuan. Belum ada, kalau misalnya di sekitar Lembah Kelang, jarang yang tidak ada kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah doa. Hujung minggu saya akan berada di luar Kuala Lumpur. 2 hari yang lepas baru balik daripada Parit Bunta. Mana? Parit Bunta dan Taiping. Kita buat program dengan IPD Taiping. Apa dia? Ibu Pejabat Polis Daerah Taiping. Berjumpa dengan OCPD, timbalan OCPD dan semua pegawai kanan di daerah Taiping. Taiping mempunyai kekuatan 746 strength. Dan saya minta sangat supaya tuan-tuan, macam mana nak disalurkan supaya angin Islam pergi kepada 746 orang. Angin iman, tuan-tuan, angin iman ini pergi kepada 746 orang. Supaya ada ketakwaan, supaya ada keislaman, supaya ada tuan-tuan kehisaban, supaya ada rasa seronok hidup. Saya dah beritahu teman-teman polis dan teman-teman, kaki sebelah tuan-tuan saya kata dah masuk syurga dah, kaki sebelah. Pasal apa? Polis menyelamatkan kita. Polis menyelamatkan keturunan kita. Polis menyelamatkan harta kita. Ini maqasid syariah. Ini namanya maqasid syariah. Polis menyelamatkan maruah kita. Polis menyelamatkan. Ini maqasid. Polis nak buat. Kaki kanan dah masuk syurga, kaki kiri nak diangkat untuk masuk syurga. Hak ni susah. Kaki kanan dah masuk tuan-tuan dengan khidmat yang diberikan kepada masyarakat, kepada dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Kaki kanan dah masuk syurga. Macam mana nak angkat kaki kiri masuk syurga? Saya diminta cerita tentang integriti. Macam mana nak cerita tentang integriti? Selama ni kita cerita integriti, cerita tentang akal, jasad dan akal. Integriti, saya bagi tahu teman-teman, di sini, ini integriti dekat sini. Iman, integriti. Iman equals integriti. Takwa equals integriti. Tapi kalau kita buat program-program devoid of iman, devoid of takwa, devoid of Islam, macam mana nak cerita integriti? Tak sembahyang, macam mana nak cerita integriti? Sebab itu saudara yang sekalian, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sonok tuan-tuan ni. Saya bersyarah dengan pasukan polis ni. Baru-baru ni tuan-tuan puan di IPK Ibu Pejabat Polis Contingent. Alhamdulillah, Datuk Ketua Polis Negeri kumpulkan semua OCPD, 16 OCPD, timbalan OCPD dan pegawai kanan di IPK. Saya bagi satu ceramah 2.5 jam tuan-tuan puan. Bagus tuan-tuan. Tak bergerak tuan-tuan. Itulah seronoknya kita bersyarah dengan pasukan beruniform seperti polis ni. So disiplin. Tak adalah keluar masuk beli bilik air ke, tak ada. 2.5 jam. Tak ada.
Bulat mata memandang kita, dia bulat mata. Concentrationnya macam mana dia letak diri dia. Mana itu sudah sifat yang sangat baik, yang tak ada pada orang lain barangkali, yang tak ada pada pasukan yang lain barangkali. Tapi kaki di sebelah kiri ini macam mana nak diangkat? Ikut kaki sebelah kanan yang sudah pun berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tujuan kita. Dan tuan-tuan, alhamdulillah saya dah nampaknya berbagai-bagai tempat meminta ke saya datang sampai IPK atau IPD seluruh negara ni tuan-tuan nampak ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa, banyak doa tuan-tuan, banyak doa. Saya harap tuan-tuan dekat sini, doa ni satu aset, doa ni satu instrumen. Doa tuan-tuan, saya selalu sebut, tuan-tuan balik nanti imtihan, uji anak kita, Ali, Aman, Ita, Ina, Ashraf, mak ada kat sini, ayah ada kat sini. Sebelum kita tidur malam ni, mak nak dengar ni, cuba seorang-seorang baca doa kepada mak dan ayah yang telah pergi menghadap Allah. Mak akan pergi menghadap Allah, ayah akan pergi menghadap Allah. Hukum adatnya mak dengan ayah pergi dulu, kamu pergi kemudian. Macam mana doa anak-anak kepada ibu dan ayah yang telah pergi bertemu dengan Allah? Saya yakin tuan-tuan, 7 orang anak tu seorang pun tak boleh membaca doa untuk mak dan ayah. Tak percaya tuan-tuan, suruh anak kita, suruh anak kita berdoa. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuba tuan-tuan, suruh anak kita berdoa. Kalau anak kita tak berdoa, siapa lagi nak berdoa? Siapa lagi? Tuan-tuan, petang Jumaat, Khamis petang Jumaat, dilaporkan tuan, roh-roh yang ada di alam barzakh akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap, angkat tangan tuan-tuan. Sebelum maghrib mereka angkat tangan. Roh mak kita, roh ayah kita, tuan-tuan, menghadap tuan-tuan, angkat tangan, nangis. Ya Allah, mana doa anakku, wahai Allah, mana doa anakku? Ya Allah, mana doa anakku, wahai Allah? Saudara, mati anak Adam, semua tak ikut ke kubur. Kereta tak ikut ke kubur, pangkat Tun Tan Sri Datuk-nya tak ikut ke kubur, hartanya tak ikut ke kubur, duit dividennya tak ikut ke kubur, company-company-nya tidak ikut ke kubur. Yang ikut ke kubur 3 perkara. Pertama, amal jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Ketiga, doa anak yang saleh, anak yang saleh. Itu tanda-tanda.
حي على حي على حي على حي على Tuan kita sambung sikit ke macam mana? Sikit sambung boleh. Saudara, saya dengarkan azan tadi. Jarang kita boleh dengar azan. Suara meresik seperti itu. Anak-anak suaranya di tengah, di permulaan, di hujungnya, yang dilantunkan sedemikian rupa. Saudara, nasib baik di sini ada muazzin yang boleh mengazankan azan sedemikian rupa. I suppose this is one of the best azan I ever heard of my life. The best azan. Tapi tuan-tuan, azan ni kena disambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Kita sambut la haula wala quwata illa billah. Saya nak tanya tuan-tuan. Tadi saya rasa saya tak tahulah, agak-agak dari segi suara tadi. Boleh katakan anak kita kan, anak kita. Berapa tahun umur dia? Ya. 11. 11. 11 eh? 11 tahun. Tapi sayangnya tuan-tuan sayang, tuan-tuan perhati kat sini ni. Mana teman-teman sejawat remajanya yang nak menjawab azan itu? Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun. Azan diazankan, orang yang mendengar azan menyahut azan yang diazankan dengan perkataan seperti yang dilafazkan oleh muazzin. Tuan-tuan dan puan, habis dia pergi ke tempat azan dilaungkan, di situ mereka menunaikan solat berjamaah, di situ dosa-dosanya berguguran, sebanyak buih di lautan pun akan diampun oleh Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, mana anak kita yang nak sambut azan tadi daripada juru azan? Siapa nama juru azan kita? Adik kita ni 11 tahun ni, Irfan. Saya nak jumpa Irfan sekejap lagi ni. Saudara, anak kita tak sambut.
Anak remaja tak sambut. Anak remaja tak dapat menilai tentang begini hebatnya azan ini. Anak kita tak dapat sambut tentang roh azan itu. Anak kita tak dapat sambut macam mana zaman Nabi Muhammad SAW waktu Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum mengazankan, transformasi berlaku daripada azan. Tapi sayang tak ada. I don't see anyone here. Age 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak menutup apa yang saya sebut. Saya diminta memberikan ceramah malam ini, tajuknya ialah menentukan keutamaan dalam kehidupan kita sebagai Muslim. Saya dah jawab soalan itu. Keutamaannya tidak lain dan tidak bukan ialah Islam. Keutamaannya tidak lain dan tidak bukan yang kedua ialah keluarga. Keutamaannya tidak lain dan tidak bukan ialah menjadikan ahli keluarga itu ahli syurga. Keutamaannya tidak lain dan tidak bukan ilmu. Saudara, ilmu. Saya menalikan sama camp tuan-tuan 36 tahun. 1.2 million anak-anak daripada seluruh Malaysia, termasuk Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei, tuan-tuan ikut program-program sama camp saya. Termasuk kita buat di Australia, tuan-tuan. Tapi ilmu pengetahuan agama tak ada, hampir sebagainya tak ada. Doa iftitah 80% tak boleh baca doa iftitah dengan baik. 80% tak boleh baca doa iftitah. Itu sunat. Fatihah lagilah tuan-tuan. Macam mana? Oleh itu tuan-tuan, senarai utama kita ni yang saya minta berbincang ni ialah Islam dan keluarga. Islam dan keluarga. Apa nak buat? Yang pertama, besok pagi saya tak ada solution lain tuan-tuan. Saya tak ada solution. Tuan-tuan carilah solution untuk anak-anak yang degil, untuk isteri yang derhaka pagi petang dengan isteri. Tuan-tuan dan puan, ada seorang baru ni tuan-tuan dan puan, ibu, bila saya bagi kuliah duha, saya keluar duha, habis keluar duha dijamu saya minum. Waktu minum tu ibu tu datang, ada 2 orang ibu datang jumpa saya. Apa dia tuan-tuan? Ibu dia datang jumpa saya, ibu dia berumur 69 tahun, suami berumur 74 tahun. Apa dia kata tuan? Kami dah dekat-dekat 9 bulan tidur, saya tidur dalam bilik, suami tidur saya di sofa. Suami tidur di sofa. Bila cucu saya tanya, "Tok, kenapa ni? Kenapa?" Saya tak boleh jawab, hanya air mata saja yang meleleh. Saudara, macam mana tuan-tuan? Makin tua makin bergaduh. Tuan-tuan pergi jumpa kadi, tuan-tuan pergi jumpa kadi di Shah Alam. Tuan-tuan jumpa kadi di Kuala Lumpur. Peratusan perceraian mereka yang berumur 60 tahun ke atas meningkat mendadak, tuan-tuan. Pasal apa? Agama tak ada. Agama tak ada. Agama tidak menjadi perkara yang menyokong kehidupan suami isteri sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ini masalah besar. Nombor 2 tuan-tuan dan puan yang saya nak sebut. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah dengan anak dan sebagainya? You have got to somehow take a bold action. Apa dia? Saya ulang balik. Besok pagi datang ke surau Al-Mawaddah. Kalaulah Irfan ni dapat azan besok pagi subuh tuan-tuan dan puan, sebelum dia pergi sekolah. Oh, saya rasa bayangkan malaikat yang menatang azan itu. Bayang tuan-tuan. Bayangkan malaikat yang menatap azan itu, menatang azan itu. Dan ini yang kita nak. Tuan-tuan kena yakin, tuan-tuan kena yakin sesuatu yang tak nampak. Itulah iman. Malaikat menatang, tuan-tuan, menatang kata-kata yang termaktub dalam azan. Menatang hati-hati manusia mendengar azan waktu subuh oleh Irfan misalnya. Kita tak nampak benda, tapi ada benda tu. Pasti ada. Tuan-tuan datang ke subuh besok pagi ni tuan-tuan. Dalam 40 hari, saya kata 41 hari tuan-tuan, macam mana geduknya rumah kita. Geduknya suasana dapur kita, geduknya suasana bilik kita. Geduk tak geduk. Nah, ini yang kita nak. Nombor 3. Nombor 3 tuan-tuan, ilmu, tuan-tuan, ilmu. Saya tengok, minta maaf lah tuan-tuan. Tuan, tadi tuan ada pegang telefon, boleh buat kalkulator sikit lagi. Kalkulator je. Go to kalkulator.
Boleh. Tetapi kalkulator. Saya kira di kalkulator je. Satu hari sembahyang 5 waktu. Sebulan 150. Mula dengan 150. Sebulan 150 waktu sembahyang. Betul tak? 1 tahun kali 12. Berapa? 150 kali 12. 1,800. 1 tahun jumlah sembahyang kita puan-puan 1,800. Kalau kita dah tinggal sembahyang 20 tahun, berapa? Tinggal sembahyang 20 tahun. 36,000 sembahyang yang mesti diqada. Tak ada ulama kata tidak qada. Jumhur ulama qada. Saudara, saya sebutkan ini, saya nak bagi sikit satu sentuhan jiwa saudara-saudara yang saya sayangi sekalian ini. Apa dia? Jangan buang masa, jangan buang masa. Malakal maut hampir kepada kita, jangan buang masa. Tak boleh buang masa, tuan-tuan. Nak qada. 36,000 sembahyang. Apa yang dikatakan meninggalkan sembahyang, tuan-tuan? Sembahyang wuduk tak betul artinya tinggalkan sembahyang. Sembahyang wuduk tak betul, tak sah sembahyang. Sembahyang bacaan Fatihah merukunnya tak betul, tak sah sembahyang. Itu tinggal. Sembahyang dalam keadaan dipanggilkan sembahyang sampai waktu sembahyang malas nak sembahyang, tinggal sembahyang. Sembahyang tak dapat sembahyang kerana uzur syar'i, tinggal sembahyang. Banyak sebab-sebab tinggal sembahyang. Semuanya sebab-sebab itu ada kepada kita. Akhirnya saya akan himpunkan. Kebanyakan kita, mungkin termasuk saya, 20 tahun kita tinggalkan sembahyang. Bila kita nak qada? Puan-puan saya nak bagi tahu, bila puan-puan nak qada? Macam mana? Kita tinggal 38,000. 38,000 sembahyang. Mana ada kita boleh gelak-gelak? 38,000. Mana kita nak boleh bersenang-senang? Mana kita nak boleh selang-selang minggu makan cendol sampai 1 jam duduk kena cendol? Tak ada masa, tuan-tuan, tak ada masa. Sebab malakal maut datang. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal anak-anak Adam itu, malakal maut akan datang, tuan-tuan, tidak ditangguh 1 saat dan tidak disegerakan 1 saat. Malakal maut akan datang kepada puan-puan, kepada tuan-tuan, tidak ditangguh 1 saat dan tidak disegerakan walaupun 1 saat. Bagi saya umur 76 tahun ni, malakal maut sudah ada di bahu saya, tuan-tuan. Dah ada di bahu saya sekarang ni. Hanya nak mendapatkan isytihar daripada Allah. Bila lagi Allah? Bila lagi? Nanti. Bila lagi? Nanti. Saudara, itu baru salat. Macam ni yang lainnya. Zakat macam mana? Banyak, tuan-tuan. Banyak. Didik isteri macam mana? Didik anak macam mana? Sebab tuan-tuan bertanggungjawab. Isteri tak ada ilmu agama, suaminya akan ditanya. Anak tak ada ilmu agama, bapaknya akan ditanya. Macam mana, tuan-tuan? Yang keempat. Yang keempat, tuan-tuan rampan, insya-Allah ya, apa yang saya nak sebutkan ya, saudara, tidak lain dan tidak bukan Al-Quran, tuan-tuan. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Hari-hari jadikanlah Al-Quran itu sebagai qarin. Teman rapat gitu. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita membaca sebaris daripada Al-Quran. Baca Quran. Cari imam, belajar Quran. Belajar, tuan-tuan. Belajar. Cari kita berbilal. Belajar Al-Quran. Malu apa, tuan-tuan? Malu di depan Allah nanti, tuan-tuan. Di padang mahsyar kita diletakkan di tempat yang paling hina disebabkan kita tidak baca Quran. Kita tidak mengutamakan Al-Quran. Rumah kita tidak ada tempat Al-Quran. Anak kita tak suka Al-Quran. Isteri kita tak baca Al-Quran. Yang keenam, yang kelima, tuan-tuan. 5 yang akhirnya saya ingin menyebutkan. Saudara-saudara, saya haraplah saya cakap ni, warrujza fahjur. Apa dia? Dosa-dosa tinggalkanlah. Dosa lidah tinggalkan, dosa tangan tinggalkan, dosa mata tinggalkan, dosa telinga tinggalkan, dosa kaki tinggalkan. Tuan-tuan, membentak-bentak isteri jangan bentak-bentak isteri. Jangan cari kesalahan isteri. Jangan kutuk isteri depan anak-anak kita. Jangan. Saudara, ini kita. Tunjuk yang kita ni siapa? Manusia mukmin, ketua orang Islam, bapa, suami. Kemudian tuan-tuan, kalau saya boleh tutup sikit ya. Tadi saya sebut
bapa-bapa yang ada ni, gunakanlah kuasa yang ada kepada kita. Seperti ayah saya gunakan kuasa kepada anak-anak dia. 5 pagi pasti dia akan ketuk pintu. Anak-anak akan terbencet, akan ke surau. Isteri akan ke surau, anak-anak akan ke surau. Daripada situlah cahaya surau akan datang masuk rumah. Cahaya surau akan datang masuk masjid. Ulama ada mengulas rumah-rumah kita, madrasahkan rumah kita, masjidkan rumah kita. Apa artinya tuan? Mungkin di lain masa kita boleh ulas macam mana cara memadrasahkan rumah kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya mengakhirkannya. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, tuan-tuan, mari kita sama-sama tuan-tuan. Tuan-tuan dah hafal ni, tapi kita hidupkan. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Doa memohon ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Saudara, banyak doa, tetap banyak doa. Pagi doa, tahajud, doa tahajud. Saudara, kalau saya boleh cadangkan kepada saudara, minta maaf tuan-tuan dan puan, jangan tinggal tahajud, jangan tinggal tahajud. Apa kata hadis? Sallu bil-lail walau raka'ah. Lakukan salat malam tahajud walaupun kamu mampu melakukan 1 rakaat. 1 rakaat tuan-tuan, 1 rakaat. Takkanlah 1 rakaat tak boleh buat. Takkanlah 1 rakaat isteri tak boleh buat. Takkanlah 1 rakaat suami tak boleh buat. Inilah tuan-tuan, in short, in summary, apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan. Keutamaan, senarai keutamaan dalam kehidupan kita ini. Lagi-lagi, senarai yang pertamanya ialah Islam. Senarai yang keduanya ialah keluarga. Senarai yang ketiganya ialah ilmu. Senarai yang keempatnya ialah surau Al-Mawaddah. Senarai yang kelimanya bersubuh-subuh di sini. Senarai yang keenamnya tuan-tuan dapat, insya-Allah, kembangkan ilmu Islam, kembangkan amalan Islam, warnakan warna Islam dalam rumah tangga kita. Daripada pagi ini, tengah hari ini, petang dan malam, warna ialah warna Islam, warna iman, warna taqwa dan warna ihsan. Tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan hanya tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang sedang saya lakukan sekarang tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan mungkin tahu, ada yang dah ikut program-program saya. Saya sedang membangunkan tuan-tuan, ambil 1 minit, saya ambil 1 minit 2 minit. Saya sedang membangunkan namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di mana tempatnya tuan-tuan? Di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentung, Pahang, Darul Makmur. 2 orang profesional. Suaminya management consultant, isterinya senior lawyer. Memiliki anak, memiliki tanah 7 ekar. 7 ekar tuan-tuan. Prime land, tepi jalan. Tuan-tuan yang nak balik ke Kelantan, lalu Gua Musang, tuan-tuan pasti lalu tempat ini. Tanah ni tepi jalan. 7 ekar tanah yang diwakaf. Dan bila diwakaf, nama pemilik kepada tanah itu sekarang ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang menjadi pemegang amanah kepada tanah yang diwakaf oleh 2 profesional tadi. Majlis Agama Islam Pahang melantik yayasan saya. Namanya Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan Husnul Khatimah untuk membangun satu. Yang kedua, untuk mengisi program. Sekarang ni sedang giat dibangunkan tuan-tuan dan puan, kerja-kerja tanah untuk fasa 1. Dia ada 3 fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Apa tempatnya tuan-tuan dan puan? Tempat di sini, di sinilah satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Malaysia. Di sinilah tempatnya mendidik manusia supaya mati. Waktu mati, mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada lagi tuan-tuan, satu dunia. You can Google out. There is no such an institution in the world yang offer program macam ini. Datang ke situ, boleh sebulan, boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, boleh 10 tahun, boleh duduk situ, boleh mati di situ tuan-tuan. Untuk hanya mempelajari ilmu-ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu fardu ain, fardu kifayah dengan sesungguh-sungguhnya, supaya mati boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah jadi yang kita akan bangunkan di Kampung Lebu tu, insya-Allah kita harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan nanti tuan-tuan boleh dapatkan dia punya risalah tuan-tuan tuan boleh dapatkan risalah ni, insya-Allah risalahnya sumbangan wakaf tunai
untuk kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ada kat luar sana tuan-tuan. Ada sahabat saya kat luar sana. Tuan-tuan, marilah kita sama-sama. Ini dibangunkan atas dasar wakaf. Semuanya wakaf. Tanahnya wakaf, pembangunannya wakaf, seluruh sistemnya adalah wakaf. Non-profit making organisation, iaitu Yayasan Husnul Khatimah yang mengendalikannya. Tuan-tuan boleh baca lah tuan-tuan. Dalam Facebook ada, dalam berbagai-bagai tuan-tuan dalam media sosial pun ada tuan baca. InsyaAllah. Yang kedua tuan-tuan dan puan saya pergi di mana-mana tuan-tuan dan puan bawa 3 buku. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. I have written 40 books. Ini buku yang terakhir 3 buku ni. Sebahagian daripada kutipan buku ini masuk terus ke dalam tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah usaha saya tuan-tuan. Umur 76 tahun. Saya buat pagi, petang, siang, malam, pusing keliling tuan-tuan dan puan. Bawa buku ini, bawa idea Anjung Husnul Khatimah ini, memohon kepada tuan-tuan. Mari kita sama bangunkan. Ini bukan milik Hasan Ali, bukan milik Hasan Asali, ini milik umat Muhammad. Sebab tujuannya untuk kita mendidik manusia. Duduk di situ. Tuan-tuan, semuanya akan bangun 4.45 pagi. Siapa saja yang mendaftar duduk di situ mesti bangun 4.45 pagi. Apa nak buat? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir setiap pagi. 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, tak tinggal tahajud, tak tinggal tahajud. Dengan tuan-tuan selepas tahajud tu 20 minit saja. 20 minit fardu ain, fardu kifayah, 20 minit Al-Quran, 20 minit hadis, 20 minit hidup dalam suasana tuan-tuan, insya-Allah tak dapat digambarkan kasih sayang. Tuan-tuan, saya ambil contoh ni, saya ambil contoh Jandrami, Yayasan Jandrami, satu lagi di Kuala Selangor tuan-tuan kampung Klik-Klik Kuala Selangor, kampung Kuantan Kuala Selangor. Alhamdulillah tuan-tuan orang yang duduk situ tuan profesional, kebanyakan profesional tuan-tuan. Wanita profesional, laki-laki profesional yang dalam hidup bekerja mereka tertinggal agama, tertinggal amalan agama. Ada yang bekerja tuan-tuan, dia katakan dah 16 tahun tak sembahyang Jumaat. Tak sembahyang Jumaat tuan-tuan. Tak sembahyang Jumaat. Tak ada ruang nak sembahyang Jumaat. Akhirnya kesedaran mereka datang. Mereka datang ke tempat itu tuan-tuan, mendambakan diri ini untuk mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara, jadi buku ni tuan-tuan, satu buku tajuk,nya ialah Perempuan Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya nak di kepala mata isteri kita, anak-anak perempuan kita terbayang, jelas terbayang, aku nak jadi ahli syurga, aku nak jadi bidadari syurga. Itu kecil, aku nak jadi ketua bidadari syurga. Maka saya tulis buku ni, namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Pagi apa nak buat, tengah hari apa nak buat, petang apa nak buat, malam apa nak buat, amalannya apa, amalan dengan amalannya apa tuan-tuan, doa-doanya apa, zikir-zikirnya apa, harian-hariannya apa, semuanya terkandung dalam buku Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Untuk anak-anak yang saya sebut tadi, termasuk anak yang bunuh mak bapak 82 tahun, 72 tahun, dia sendiri umur 42 tahun tuan-tuan. Saya harap kalau dia baca buku ni, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku ni tajuknya saya tulis tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Dalam ni ada satu chapter namanya anak durhaka tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan setiap malam satu muka anak kita baca, gila-gila anak kita baca. Kita dengarkan. Satu muka 2 minit setengah. 2 minit setengah baca satu muka, baca khusus mengenai anak durhaka. Saudara, anak kita bila khatam 3 kali buku ni tuan-tuan, 3 kali khatam. 3 kali khatam. Anak baca, mak baca, bapak baca. InsyaAllah satu suasana baru akan muncul dalam rumah kita insyaAllah. Kemudian buku yang ketiga tuan-tuan, Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya harap tuan-tuan sudah mengaminkan Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, amin, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, amin. Tapi apa artinya? Apa artinya dalam amalan? Apa artinya dalam tahajud? Apa artinya dalam salat? Apa artinya tuan-tuan surah Al-Mawaddah? Tak nampak tuan-tuan. Sebab itu saya bagikan buku ni untuk membuka ruang supaya kita mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buku-buku ni tuan-tuan sekali lagi katakan insya-Allah sebahagian daripada kutipan buku ini dimasukkan terus dalam kompleks Anjung Husnul Khatimah. Inilah sumbangan saya. Saya tulis buku ini, saya cetak buku ini, saya edar buku ini. Tak ada di kedai tuan-tuan. Semata-mata saya nak bangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Insya-Allah tuan-tuan dapat kata. Cukup setakat itu tuan-tuan. Dan tuan-tuan apa nanti tuan-tuan keluar nanti perempuan dapatkan kad saya ni tuan. Ada kad saya ni. Belakang kad saya ni ada 6 media sosial. Saya ada TikTok, saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada YouTube. 6 tuan-tuan media sosial.
Saya berdakwah ini tuan-tuan, ini face to face. Satu lagi dakwah online, Islam online oleh Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali tuan-tuan. Pergilah tuan-tuan. Tuan-tuan minta anak kita pergi. Tuan-tuan screenshot semua sekali hantar kepada kontak yang ada dalam telefon supaya mereka dapat faedah. Kena bayar, kena tengok ni tuan-tuan, tak bayar. 1 sen pun tak perlu bayar. Tuan-tuan boleh tengok kuliah subuh saya, boleh tengok kuliah duha saya, boleh tengok kuliah maghrib saya. Dan tuan-tuan hari-hari ada new posting dan sebagainya. Tuan-tuan dapatkan insya-Allah screenshot sebarkan kepada adik abang kakak saudara-mara sahabat-sahabat kita di mana-mana juga mereka berada insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Waradallahu tabaraka ta'ala ala sahabat Rasulillah majma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini adalah majlis kami letakkan di taman syurga, letakkan kami di taman syurga di akhirat nanti wahai Allah. Letakkan isteri kami di taman syurga di akhirat nanti wahai Allah. Letakkan suami kami di taman syurga di akhirat nanti. Letakkan anak laki-laki dan perempuan kami di taman syurga bersama kami di akhirat nanti wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami yang telah pergi bertemu dengan Engkau wahai Allah. Ampunkan dosa kakak dan abang kami. Ampunkan dosa adik-adik kami, jiran tetangga kami dan sahabat kami wahai Allah. Ampunkan dosa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau majlis ini merupakan majlis menjalin silaturahim, ketuklah hati kami wahai Allah. Sambungkan hati kami wahai Allah. Datangkan malaikat untuk menghubungkan hati-hati kami di section 7 ini wahai Allah. Kami sayang teman-teman kami. Kami sayang teman-teman kami. Kami sayang jiran tetangga kami. Kami sayang kerana Engkau wahai Allah. Kami sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah sahabat kami, inilah teman kami di dunia dan di akhirat nanti kami wahai Allah. Kami akan bertemu di akhirat bersama dengan teman-teman kami nanti wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami wahai Allah untuk mengajak semua keluarga kami wahai Allah menghadiri subuh besok di surau ini wahai Allah, bersama isteri tercinta, suami tersayang, bersama anak laki-laki, anak perempuan kami wahai Allah, untuk membuka satu lembaran baru dalam hidup kami wahai Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah, izinkan kami membuka satu lembaran baru dalam hidup kami wahai Allah. Satu lembaran baru untuk anak laki-laki kami, satu lembaran baru untuk anak perempuan kami, satu lembaran baru untuk isteri kami dan suami kami, satu lembaran baru untuk kaum keluarga kami wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau majlis ini Kau jadikan sekali majlis yang akan mengingatkan kami kepada kematian wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mati adalah di depan kami wahai Allah. Kami tidak membuang masa lagi wahai Allah. Malaikat maut akan datang bertemu dengan kami wahai Allah. Ya Allah, berikan kami ruang untuk bersedia menghadapi maut wahai Allah. Berikan kami bersedia untuk menghadapi maut wahai Allah. Akhirnya wahai Allah, kepada teman-teman kami dan sahabat-sahabat kami yang sedang berjuang di Palestin, teman-teman dan sahabat kami yang sedang berjuang di Gaza wahai Allah, berilah kemenangan mutlak kepada mereka. Datangkan malaikat-malaikat seperti mana malaikat membantu peperangan Badar wahai Allah, untuk teman-teman kami di Palestin dan di Gaza wahai Allah. Akhirnya wahai Allah, Engkau ridailah majlis ilmu pada malam ini. Kami datang ini menyampaikannya kami dengan hati yang bersih dan putih wahai Allah. Kami ikhlas dan jujur menyampaikannya wahai Allah. Disambut oleh teman-teman kami di sini dengan keikhlasan dan kejujuran. Kami datang kerana Engkau wahai Allah. Kami datang kami rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami datang kami rindukan syurga wahai Allah. Kami rindukan syurga, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.